حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Firman-Nya, wa ana ma'ahu hina yazkuruni. Ini bisyarah uzma dan fadilah kubra yang membangkitkan ia akan himmataz zakiri. Maka sayugianya bahawa mula Allah ia ketika menyebut ia akan Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu sertanya. Baik. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya, curahan rahmatnya, dapat lagi kita meneruskan pengajian pengkajian kitab mata risalah yang kecil Kun Ma'allah. Hendaklah keberadaan bersama Allah. Baik. Maka timbul soalan, siapakah yang tidak berkeinginan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti itulah juga siapakah yang tidak berkehendak dan juga berkeinginan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang tak berkehendak dan tak berkeinginan kebersamaan dengan Allah dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan orang itu orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang leka, orang yang tertutup mata hatinya, orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka tidak mau kebersamaan dengan Allah, tidak mau kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana rugilah kalau seorang itu tidak mahu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan semata-mata kita bersama dengan zat sahaja, tetapi seluruhnya. Ini kerana apa? Ini kerana Allah itu ialah nama bagi zat, nama yang menghimpunkan, dia panggil ismun jami', nama yang menghimpunkan bagi semua nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Berarti bila kita bersama dengan Allah, berarti kita bersama dengan semua nama-nama Allah yang lain, dan juga kita kebersamaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun dalam bahasa yang lain, kita juga bersamaan dengan sekalian kamalat dan jamalat, kan?
kesempurnaan Allah, keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah itu ismun jami'un li ma'anil asma wa sifat wal kamalat wal jamalat. Nama yang menghimpunkan bagi sekalian nama-nama dan sifat-sifat, kesempurnaan dan juga keindahan, kecantikan. Cuba kita tanya, siapa yang tidak suka kepada yang cantik, yang indah, yang sempurna? Tak ada orang yang tak suka. Jangan hidup kita sekarang kan, kita suka ada hidup yang sempurna. Memang kita suka. Tak ada orang yang mau hidupnya tak sempurna, pekerjaannya tak sempurna, kan, rumah tangganya yang tak sempurna, tak ada. Semua yang nak cari kesempurnaan, ketenangan, semua nak cari keindahan, kecantikan. Sebab memang tabiat manusia diciptakan suka dan cinta pada yang elok. Jadi Allah itu elok, Allah itu cantik, indah. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha cantik, maha indah. Ia juga suka kepada yang indah. Baca tengok kan. Jadi kalaulah kita ingin kebersamaan dengan Allah, berarti kita ingin bersama dengan sekalian kesempurnaan, keindahan. Maka bagaimana caranya? Caranya ialah dengan menyebut dengan lidah akan namanya dan mengenang di dalam hati kita ini akan namanya. Yang berzikirlah dengan zikir lisan, berzikirlah dengan zikir hati. InsyaAllah kita bersama dengan dia. Seperti itulah juga kalau kita berkeinginan dan berkehendak kebersamaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak nak? Yang tak nak ni orang yang ingkar je. Sahabat-sahabat berkehendak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in juga berkehendak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atba' tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin, semua orang ingin kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat kebersamaan secara sedang ya qadha, tapi ingin juga kebersamaan di dalam mimpi. Kan? Maka bagaimana caranya? Jalan dia ialah perbanyakkan bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, hakikatnya dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia bersama, walaupun kita kata apa, badannya bersama dengan makhluk, tapi sirnya, hatinya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sebut tadi kan, orang arif itu zahirnya nampak bersama dengan makhluk, tapi sir batin hati mereka itu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam istilah tasawuf dipanggil apa? Dipanggil uzlatul arifin. Ini dinamakan uzlah orang-orang arif. Maka orang arif ni uzlah mereka dengan hati, bukan dengan jasad.
Jasad mereka bersama dengan anak isteri, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan orang ramai, kan, penduduk kampung dan sebagainya. Tapi sir mereka, hati mereka beruzlah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebersamaan dengan Allah. Tidak ada guna dan faedahnya kalau badan kita aja beruzlah daripada makhluk, tapi hati kita bersama makhluk. Tak ada faedah. Badan kita jauh daripada makhluk, kita tak mau bergaul dengan orang, bercampur dengan orang, tak mau, jasad saja. Tapi hati duk ingat kepada makhluk, tak ada faedahnya, tak ada gunanya. Maka lebih baik lagi badan kita ini bersama dengan makhluk, tapi hati kita terus dengan Allah. Ini namanya uzlatul arifin. Uzlah orang arif, orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita nak beruzlah dengan Allah, kebersamaan dengan Allah ini? Tengok, iaitu Tuhan sebut wa ana ma'ahu, aku bersamanya, bersama hamba aku, dan hina yazkuruni, ketika ia hamba aku itu menyebut aku atau mengingati aku. Waktu ketika hamba aku menyebut dengan lidahnya Allah, 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 aku bersama dengan dia. Waktu ketika hamba aku mengingati aku dengan hatinya Allah, 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 maka aku bersama dengannya. Maka ini satu berita gembira. Waktu dia kata sini, ini bisyaratun uzma, ini adalah satu berita gembira yang besar dan fadilah kubra, dan kelebihan yang terbesar. Tengok kan, mana yang tu tambah 2 titik ya. Tu tambah 2 titik lagi. Yang membangkitkan ia mana? Ia ini, ia mana? Membangkitkan ia bisyarah atau fadilah kubra ini membangkitkan ia akan himmat az-zakir, akan himmah orang yang berzikir. Bangkitkan lagi himmah. Himmah ni boleh kita terjemah dengan makna semangat. Boleh terjemah dengan makna semangat. Boleh lagi membangkitkan semangat orang yang berzikir. Kan, kita kena macam tu kan. Jadi bangkitkan lagi semangat dan minat nak berzikir lagi. Jadi kita kata, selama ni aku berzikir, aku menyebut nama Allah, aku mengenang dan mengingati nama Allah, rupa-rupanya tak sia-sia. Bila tak sia-sia, semangat dia bangkit lagi. Aku nak berzikir lagi. Cita-cita dia tu semakin bertambah. Aku nak berzikir lagi. Semangat dia tu bangkitkan lagi. Inilah yang kata tadi, membangkitkan semangat kan. Sebab kita ni memang kena tiup semangat. Kalau semangat kita tak ditiup, maka kita tak ada semangat. Tengok orang mengaji juga orang mengaji juga untuk ilmu, lemah lah semangat untuk ilmu. Lepas tu pergi jumpa orang tiup semangat. Ngaji ke tak apa, tak ada bimbang, tak ada takut, ngaji dulu contohnya. Maka bangkit semangat kita nak mengaji lagi. Kan, ada
Ada satu orang, contohnya kita kata gini, kita kata awak tengok malas nak mengaji, semangat nak ngaji, down lah dah. Hati nak buat apa lah, semangat nak buat kerja pula. Semangat nak buat kerja, nak berhenti mengaji lu, nak buat kerja tak. Maka kita tiup balik semangatnya. Kerja tak kalut. Nanti kerja kita boleh buat kerja banyak, mengaji ni kena kalut. Contohnya nak tiup semangat. Pasal berkata kerja tak kalut, kerja belunggu, banyak kerja kita boleh buat macam-macam kerja kan. Orang kata zaman lah ni payah nak kerja, bukannya apa, pasal dia tak mau nak kerja ataupun dia pilih kerja. Kalau nak kerja macam nak kerja kan, banyak kerja. Baik, tu contohnya. Baik, kita tiup semangat, kerja tak kalut, ngaji ni kena kalut. Sebab apa? Sebab masa muda kita ni tak sibuk ni mengaji, dan main masa tua ada tanggungjawab tu, tanggungjawab ni payah dah nak mengaji. Tak apalah kalau kita kata dulu masa muda kita mengaji, main tua ni kita tak mengaji sebab kita mengaji dah dulu, boleh tahan kira, bagi semangat balik. Dia pun naik semangat, aku nak mengaji, tak mau kerja lagi. Contohnya gitu. Ni pun begitu. Bila kita duduk berzikir, dia main satu perasaan putur tu main lemah. Nak berzikir, malah nak berzikir. Tiupkan sebagai semangat pada dia. Berzikir, latih bagi biasa. Tak sia-sia. Kalau kita berzikir itu, ketika berzikir tu kita bersama dengan Allah. Tanya siapa yang tak mau bersama dengan Allah? Bodohlah orang tu, tak cerdik, tak berakal lagi. Orang yang tak mau keberadaan bersama Allah, tak cerdik lah gitu. Sebab apa? Orang yang bersama dengan Allah ni, Allah bersama dengan dia. Allah bantu dia, Allah bagi hidayah pada dia, Allah bagi taufik dia, Allah pelihara dia, Allah bantu tolong dia, Allah jaga dia, Allah limpahkan rahmat pada dia. Siapa tak mau tanya? Faman fina la yuridu ma'iyat Allah. Siapa di antara kita yang tak mau kebersamaan dengan Allah ni? Siapa dia? Tak ada. Melainkan yang tak mau tu ialah orang yang tidak berakal. Dalam bahasa kita panggil bodoh lah. Orang yang berakal, orang yang cerdik, orang yang reti fikir, dia akan cari masa dia kebersamaan dengan Allah. Macam dengan satu orang, seorang tu kata, hang tak mau ke bersama dengan kekasih hang, berjumpa, bertemu dengan kekasih? Siapa tak mau nak berjumpa dengan kekasih? Siapa tak mau bertemu dengan kekasih? Tentu dia nak macam tu. Baik. Jadi itu menambahkan lagi atau membangkitkan lagi himmatuz zakir. Tapi dengar kata, maka sayugianya bahawa mulahadhah ya zakir. Damian itu kembali pada zakir, bahawa mulahadhah ya zakir, ketika menyebut ya zakir tu akan Allah Ta'ala. Mulahazah apa? Mulahazah tu ingatlah kan, mengingati bahawa Allah Ta'ala itu sertanya. Jadi kena ingat, waktu kita berzikir itu kita kena ingat Allah Ta'ala serta aku, Allah Ta'ala bersama dengan aku. Kan? Inilah maknanya apa? Maknanya sertanya, makna kena muraqabah Allah dan juga kena apa? Musyahadah Allah. Dua tu ingat, kita kena muraqabah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita kena musyahadah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kan,
Itu yang sebaik-baiknya. Faham itu? Syekh Ibn Athaillah pernah ditanya satu soalan. Apa soalan dia? Soalannya kata, ma afdalu ta'ati, apakah seafdal segala ta'at? Maka Syekh Ibn Athaillah menjawab, katanya, muraqabatul haqqi ala dawamil awqat. Muraqabatul haqq, yaitu muraqabah akan Allah Ta'ala ala dawamil awqat, atas berkekalan waktu. Maksudnya apa? Maksudnya senantiasa muraqabah Allah Ta'ala pada setiap waktu. Ini yang disebut tadi ni, kena mulahazah. Ingat ketika menyebut Allah, ingat Allah Ta'ala bersama kita. Baik, bila kita ingat begitu, apa akan jadi? Terpeliharalah kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang, ataupun perkara-perkara yang menyalahi adab. Bila kita nak buat gini, kita kena jaga adab. Sebab apa? Allah bersama aku, Allah tengok aku, Allah pandang aku, Allah melihat apa yang aku buat. Itu. Maka dihikayatkan di zaman dahulu ada seorang syekh, dia melebihkan dan juga mengutamakan seorang muridnya daripada murid-murid yang lain, sehingga murid-murid yang lain ni ada sifat hasad. Tak berapa nak hati dengan anak murid ni, pasal apalah Tok Guru kami ni pelebih dia daripada kami, walau kami pun nak murid dia juga. Dapat tahu kata guru, bila dapat tahu pada Tok Guru panggil dia pergi semua main menghadap dia, termasuklah dengan anak murid dia yang dia sayang ni. Lalu Tok Guru pun berikan kepada setiap seorang daripada mereka seekor burung. Kawan ni seekor, 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 semua seorang seekor, dan beri pula 9 pisau. Maka Tok Guru pun beri amanat, wahai murid-muridku sekalian, aku telah berikan kepada kamu seorang seekor burung dan 9 pisau. Tiap-tiap orang 9 pisau dan juga seekor burung. Maka aku berpesan pada kamu agar kamu menyembelih burung ini, tapi dengan syarat kamu sembelih pada tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Ini pesan. Maka semua anak-anak murid ni pergi cari tempat, dan oleh depan, kanan, belakang, kiri, semuanya tengok tak ada siapa, dia pun sembelih burung tu. Begitu juga dengan murid-murid yang lain pun tengok depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tak ada siapa tengok. Dia pun bismillah sembelih burung. Kemudian pakatlah bawa balik main di hadapan Tok Guru. Semua balik itu sembelih belaka, kecuali seorang anak murid ni ya, dia tak sembelih. Lalu Tok Guru tanya, pasal apa kau tak sembelih burung ni? Maka murid ni jawab, kan tadi Tuan Guru pesan, kalau nak sembelih pada tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa atau seorang pun. Jadi saya rasa
Tak ada tempat yang tak dilihat oleh Allah. Inilah bersama Allah kan. Itu muraqabah. Tak ada tempat yang tak dilihat oleh Allah. Tak mana pun semua Allah Ta'ala lihat. Depan ke belakang ke atas ke bawah ke kanan ke kiri, tak lepas daripada penglihatan Allah. Semua Tuhan tengok. Maka anak-anak murid yang lain baru dia faham pasal apa tu guru mereka ni melebihi anak murid ni daripada mereka. Kerana anak murid ini kemajuan dia di dalam kerohanian, iaitu dia sentiasa kebersamaan dengan Allah. Sekira-kira dia ini muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa Allah Ta'ala melihat dia, Allah Ta'ala berada di hadapan dia, kanan kiri dia, atas yang bawah dia, depan belakang dia. Tak ada satu tempat pihak pun yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tok Guru kata, tu dia lah sebab tu aku pelebihkan dia ni daripada kamu ni. Aku dah pesankan dah, pada tempat yang tidak dilihat oleh seorang atau sesiapa pun. Memanglah makhluk tak ada. Kalau kita bersama dengan makhluk, maknanya kita tengok tak ada makhluk buat selalu. Tapi orang yang bersama dengan Allah, walaupun tak ada makhluk, dia tak akan buat, sebab dia bersama dengan Allah. Allah melihat. Faham tak? Ini kun ma Allah kan. Sebab tu dia kata sini, sayogia bahawa mulahadhah ia ketika menyebut ia akan Allah Ta'ala, bahawa Allah Ta'ala itu sertanya. Cerita tadi, hikayat tadi boleh tengok dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, syarah bagi Arba'in Nawawiyah kan, syarah hadis yang pertama, iaitu apa hadis yang kedua, iaitu hadis bicara mengenai Jibril datang bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Tengok dalam bab ihsan tu, iaitu pada menguraikan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ni tengok tahu huraian ni. Kalau engkau tak lihatnya, maka Allah Ta'ala melihat engkau. Itu muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, itu musyahadah. Fa in lam takun tara, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yara, maka Allah Ta'ala itu melihat akan dikau. Ini muraqabah. Ni tengok tahu huraian ini. Maka ulama mendatangkan hikayat ini, hikayat yang kita sebut dah saat ni. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita reka-reka. Ini berlaku kan, realiti benda berlaku. Nak menunjukkan kepada kita bahawa murid tadi ni, murid yang senantiasa muraqabah kepada Allah, berarti dia sentiasa bersama Allah. Baik, bila dia bersama dah, dia jaga adab dah. Dia jaga adab. Sebab tu dia kata sini, tengok. Dan sesiapa yang adalah Allah itu bersamanya, bersama sesiapa, maka wajib atasnya, atas sesiapa tadi, bahawa beradab ia sesiapa sertanya, serta Allah. Seperti mana yang berlaku dekat murid azan, dia tak berani nak menyembelih. Sebab tu guru pesan, nak sembelih mesti pada tempat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Maka dia merasa tak ada tempat yang tak dilihat oleh Allah, maka dia beradab. Bila dia beradab, tak jadi sembelih. Tu dia buat balik kepada tu gurunya,
pisau tak berdarah, burung pun tak putih leher, tak sembelih pun. Tok Guru faham lah. Cuma dia tanya tu pasal apa tak sembelih. Dia tanya tu nak supaya budak muridnya ini penzuhirkan apa sebab dia tak sembelih, dan supaya bagi anak-anak murid yang lain dapat tahu sebab apa guru ini melebihkan muridnya ini daripada murid-murid yang lain. Di situ kan. Baik. Sebab murid ni dia bila dia tahu kata dia bersama Allah atau Allah bersama dengan dia, maka dia jaga adab. Itu bahawa beradab ia serta Allah. Kita kena begitulah. Kalau kita nak kebersamaan dengan Allah, jaga adab kita dengan Tuhan. Lepas itu maka tengok kita balik, maka berhadap ia sesiapa tadi kepadanya, kepada Allah, berhadap tu dengan seluruhnya, sepenuhnya. Bahasa kita panggil patui lah, bahasa mudah je kan. Berhadap hati dia, bertumpu hatinya kepada Allah, patui lah. Tak ada sikit pun lah kepada yang lain. Tengok dia tafsir, bila beradab dengan seluruh dan tiada, itu nak tafsirnya, dan tiada berpaling ia sesiapa yang adalah Allah itu bersamanya tu. Balik pada sesiapa tadi, tak mudah ataupun siapa yang bersama dengan Allah ni, dia tidak berpaling ia kepada sesuatu yang lainnya lain pada Allah. Tak ada dah. Walaupun dunia, walaupun akhirat, dia tak berpaling dah ke situ. Hanya dia berhadap kepada Allah sahaja. Baik. Maka ia orang yang bersama Allah inilah mana mahfuz dan mukarram. Mahfuz itu bahasa Arab, Melayu kita panggil dilingkungi atau dikelilingi. Mahfuz daripada perkataan haffa haffa yahifu haffan. Kan dalam hadis tu haffathumul malaikatu kan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni ialah orang yang dilingkungi atau dikelilingi oleh para malaikat. Pasal apa malaikat lingkungi kita, kelilingi kita? Ridham bima yasna, kerana malaikat ni suka dengan apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu itu. Itu ambil perkataan haffa mahfuz, maksudnya yang dikelilingi atau yang dilingkungi, lagi yang dimurahkan, dan mukarram, yang dimurahkan, yang dikurniakan dengan al-ma'iyyatil ilahiyah al-khassah, iaitu kebersamaan Tuhan yang secara khusus. Inilah itu satu istilah pula. Kalau yang kita baca yang lepas, dia panggil ma'iyah khususiyah, ataupun kita pernah juga sebut ma'iyah ma'nawiyah khassah. Satu makna juga, ma'iyah ilahiyah khassah. Ini kebersamaan Tuhan yang khusus. Kebersamaan tu yang khusus. Ini khusus, bukan makna ma'nawiyah, bukan ma'iyah ma'lumiyah atau ma'lumah. Itu yang maklum tu kebersamaan dengan sifat ilmunya, sifat qudrat iradatnya kan. Ataupun juga disebut sebagai ma'iyah dengan ihatah, meliputi sifat ilmunya. Itu ma'iyah ke semua orang.
sama ada beriman ataupun tak beriman, sama ada orang ingat kat Tuhan atau tak ingat kat Tuhan, itu ma'iyah maklumah. Ini dah hanya khusus bagi orang yang ingat kat Tuhan saja. Maka dia dapat ma'iyah ilahiyah khassah. Ini khusus bagi orang yang ingat kat Tuhan, kenal Tuhan, muraqabah Tuhan, musyahadah kepada Tuhan. Ini dapat yang khusus. Ini bukan ke semua orang. Ini tertentu ni. Yang itu. Barulah kita ini jadi orang yang khas, orang yang khawas, orang yang khusus, orang yang tertentu, yang dipilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok. Maka kenallah akan fadl Allah ta'ala, kenallah akan limpah kurnia Allah ta'ala. Kenal Tuhan melimpah kepadanya banyak. Dan barang siapa yang adalah Allah itu sertanya, serta barang siapa, maka tiada takut ia dan tiada bimbang ia akan seorang yang lainnya. Kalau dia dah bersama dengan Allah, Allah tu ada bersama dengan seorang itu, maka dia tak bimbang dah, dan tak takut dah kepada yang lain. Nak bimbang berapa lagi? Nak takut berapa lagi? Allah bersama kita, dengan mana Allah akan beri rahmat pada kita, Allah bagi hidayat pada kita, Allah bagi taufik pada kita, Allah lindungi kita, Allah bantu kita. Kita tak perlu lagi dah kepada yang lain. Faham tak? Kita baca dah lepas kan. Ma'iyah itu dengan 5 perkara, ma'iyah 5 khassah tu, iaitu Allah bersama dengan kita dengan memberi rahmat, 1. Yang kedua dengan beri taufik, 2. Yang ketiga dengan hidayah. Yang keempat dengan riayah, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan. Dan yang kelima dengan i'anah, pertolongan, bantuan. Takut lagi. Sebab tu ulama kata, biar kita hilang segala-galanya, tak apa, jangan kita hilang Allah. Kerana kalau kita hilang Allah, kita akan hilang segala-galanya. Tapi kalau kita hilang segala-galanya, kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Nak bimbang apa, nak takut apa lagi. Tapi bila kita hilang Allah itu daripada kita, kita lupa kat dia, kita lalai, kita akan hilang segala-galanya apa yang ada pada kita. Hilang rahmat, hilang hidayah, hilang taufik, hilang riayahnya, hilang juga i'anahnya, pertolongan dan juga bantuannya. Bila kita ada Allah, semua rahmat Tuhan kita dapat, hidayah kita dapat, taufik kita dapat, pertolongan dan perlindungannya juga kita dapat. Begitu juga bantuan dia kita dapat. Dan kita ada Allah. Ini yang disebut orang yang adalah Allah itu sertanya, maka tiada takut ia dan tiada bimbang ia akan seorang yang lainnya. Tak takut dah lain. Tengok dia orang mari. Contoh firman Allah Ta'ala, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Surah At-Taubah ayat 40. Tengok terjemah. Artinya, ingatlah ketika berkata ia Nabi Muhammad, ia terujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berkata bagi sahabatnya. Siapa sahabat tu? Iaitu Sayyiduna Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di ayat ni kita dah banyak kali dah cerita dan ulangkan. Ayat ni ialah nak menceritakan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berada bersembunyi di dalam gua, dalam gua daripada musuh orang kafir yang cari nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah Ta'ala mana? Masa dalam gua Sayyidina Abu Bakar ni berasa takut, sedih, takut musuh nampak. Bukan sedih pasal dirinya, dia sedih takut Rasulullah ni ditangkap dan dibunuh. Dia tu tak apa, sedih lagu tu, rasa takut, sedih. Maka dia duduk cangak sana tengok sini, tu begitu kan. Maka Nabi kita lihat kebimbangan, ketakutan Sayyidina Abu Bakar itu. Lalu Nabi kita bersabda, Nabi kita, la tahzan. Maka Allah Ta'ala cerita balik dalam Quran apa yang berlaku tu. La tahzan, Abu Bakar, tengok, janganlah engkau wahai Abu Bakar bersedih dan berduka cita. Inna Allah ma'ana, ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tak usah takutlah, tak usah bimbanglah, tak usah sedihlah. Allah bersama kita. Bersama makna tu dipanggil ma'iyah ma'nawiyah khassah. Itu kebersamaan secara maknawi, bukan secara hissi yang boleh tengok dengan mata kepala. Tak, cara maknawi. Lagi pula khassah, khusus. Ini bukannya umum, khusus. Dengan mana Allah Ta'ala akan pelihara kita, Allah jaga kita, Allah tolong kita. Jangan takut bagaimana itu. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita, Allah tolong bantu kita. Tak usah takut, tak usah bimbang. Gitu kan. Tu Nabi tak takut. Di sinilah ulama-ulama sufi mengambil dalih. Di sinilah Nabi kita mendidik Abu Bakar ni 3 perkara. Pertama, mengajar. Yang kedua, mendidik. Dan yang ketiganya, menaikkan lagi maqam. Lagu mana mengajar? Allah Ta'ala Nabi kita mengajar Nabi Muhammad, Nabi Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, jangan takut. Nabi kita ajak. Nabi kata apa? Inna Allah ma'ana, Tuhan bersama kita, jangan takut. Lepas itu Nabi mendidik. Lagu mana Nabi mendidik? Nabi tunjuk dirinya itu kepada Sayyidina Abu Bakar, tunjuk tak ada perasaan takut dan bimbang pun. Itu tarbiyah lah tu. Maka Sayyidina Abu Bakar tengok Rasulullah, tengok Rasulullah relax ya. Tak ada rasa sedih, takut, bimbang, pam, tak ada. Jadi Abu Bakar tengok Rasulullah, Rasulullah terbiah. Ini panggil sohbah, berkawan, bersahabat dengan Rasulullah. Rasulullah menterbiah, mendidik. Abu Bakar tengok Rasulullah relax ya. Kalau nak tunjuk muka memek, muka rasa takut, bimbang, pucat, tak ada, tenang ya Rasulullah. Karena Rasulullah mempunyai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, hening, bersih, suci, tenang, relax ya dia. Ada apa? Lepas itu Rasulullah menaikkan lagi pangkat, maqam, hal Abu Bakar. Inna Allah ma'ana, Tuhan bersama kita. Takut. Di sinilah yang keluar. Guru tu 3. Ada muallim, panggil syekhut ta'lim, mengajar. Ada murabbi, dipanggil syekhut tarbiyah. Ada muraqi, syekhut tarqiyah. Syekhut tarqiyah. Semuanya syekh-syekh ni terimpun pada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah muallim, Rasulullah itu murabbi, Rasulullah itu muraqqi. Yang ulama kata ni, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak ada murabbi, aku tak kenal siapa Tuhan aku. Laulal muraqqi ma araftu riqqi. Kalau tidak ada muraqqi, aku tidak kenal kehambaan aku. Aku ni hamba. Bila aku hamba, aku duduk di bawah perintah Tuhan aku. Ikut Tuhan lah. Nak atok ke mana, susun ke mana. Ni lah penting kan. Allah di situ. Habis. Sebab tu Nabi SAW selepas daripada Nabi baca ayat ini kan, la tahzan innallaha ma'ana, Nabi kita ada bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Nabi kata, ma zannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Tengok, apakah sangkaan engkau wahai Abu Bakar, kita ni dua orang? Kalau bahasa mudah cakap, Abu Bakar, hang sangka kita dua saja ya ke duduk dalam gua ni? Tidak. Allahu thalithuhuma, Allah itu yang ketiga daripada dua ni. Maknanya kita ni tak berdua, kita bertiga. Hang, aku, Allah. Nanti sebut innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kita ni dua, tapi Allah bersama kita. Jadi kita bukan berdua. Tu Sayyidina Abu Bakar, betul Rasulullah kata, ma zannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Apakah engkau sangka kita ni dua? Tak, kita ni tiga benar. Allah bersama kita. Yani makna bin nusrati wal ismati. Allah Ta'ala bersama kita, bukan bersama yang kita dapat lihat dengan mata kepala hissi, tidak. Tapi Allah Ta'ala bersama kita ma'iyah ma'nawiyah khassa. Dengan mana ma'iyah bin nusrati wal ismati, iaitu Allah bersama kita dengan menolongi kita dan memelihara, menjaga kita. Kan? Itu nak memahami begitu. Bila kita bersama Allah, Allah bersama kita. Tak usah takut, tak usah bimbang. Tak perlu bimbang, perlu takut. Baik. Itu satu. Baik, kita tengok lagi dia kata. Dan firmannya, atau pada kata firman Allah Ta'ala tadi, namai dalil kata, barang siapa yang adalah Allah itu sertanya, maka tiada takut dan tiada bimbang ia akan seorang yang lain. Dalil pertama atasan, dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni dalil yang kedua pula. Dan firmannya, firman Allah bagi Nabi Musa dan Nabi Harun, abangnya, abang Nabi Musa alaihi wassalam. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surah Taha ayat 46. Artinya berfirman ya Allah Ta'ala, yakni berfirman bagi Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi wassalam. Apa Tuhan kata? Janganlah kamu kedua takut, sesungguhnya aku bersama kamu kedua. Dengar, aku mendengar dan aku melihat segala-galanya. Tak kata terjemahan kan? Jadi apa cerita? Cerita ringkasnya beginilah. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan abangnya Nabi Harun alaihi salam pergi kepada Fir'aun.
rasa takut dan bimbang, takut diapa-apakan oleh Firaun dan juga kuncu-kuncu bala tentera dia. Maka takut. Jadi Allah Ta'ala tahu ketakutan itu ada kepada kedua-duanya. Maka Allah Ta'ala bagi jaminan, wahai Musa dan Harun, kamu kedua-dua jangan takut. Jangan takut. Tuhan bagi jaminan lagi, asma'u innani ma'akum, sesungguhnya aku bersama dengan kedua kamu. Bersama di sini ni ma'akum, ma'iyah tadi juga, ma'iyah ma'nawiyah khasah. Sebab kalau ma'iyah hissiyah tentu bertiga, tidak Allah, Nabi Musa, lepas tu Nabi Harun, 3 orang. Tapi yang pergi kepada Firaun tu bukan 3, 2 ya. Zahirnya hakikatnya Allah bersama dengan mereka. Bersama tu bersama dengan apa? Yani dengan menolong dan juga membantu. Allah Ta'ala memelihara, aku bersama kamu ini, aku pelihara kedua kamu, aku menolong kedua kamu, aku akan melindungi kedua kamu. Kalau mereka nak apa-apakan kedua kamu, wahai Musa dan Harun, aku jaga, aku lindungi, aku pelihara. Itu maksudnya asma'u, aku mendengar. Yani aku mendengar apa yang mereka itu katakan. Wa ara, dan juga aku melihat, yakni aku melihat apa yang mereka itu perbuat kepada kamu kedua-dua. Jadi bila mereka buat satu benda yang mudarat, aku akan jaga, aku akan pelihara. Itu maksud jaminan Tuhan. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat segala-galanya. Jadi bila aku dengar, takkan aku nak dengar saja. Bila aku tengok, takkan aku nak tengok saja. Aku akan tolong, aku akan bantu, aku akan jaga, pelihara. Segala tipu daya mereka itu kepada kamu kedua-dua, aku akan jaga. Tak usah bimbang, tak usah takut. Ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seorang itu senantiasa bersama dengannya. Tuhan jaga, kan? Inilah seperti dalam keadaan kita sekarang, kan? Siapa nak peduli kat kita sakit mati masing-masing lah. Boleh makan ke tak boleh makan ke masing-masing lah. Dari situ jangan takut, kita ada Allah. Kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan jaga kita. Dulu sebelum Covid pun macam tu, selepas Covid pun macam tu. Bahkan kuat lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi Tuhan jaga. Tengok dalam Covid ni, sebab yang tak cukup makan semua cukup, gula kopi semua cukup, lepas tu badan kau naik tembun ni. Apa tak cukup, makan sedap-sedap pula. Berai ada, tak cukup berai, orang tak berai, ayam orang tak ayam, gula kopi pun orang tak main juga. Nampak zahir orang tak, hakikatnya siapa? Allah yang menggerakkan mereka nak hantar main. Bukan kita minta pun kat mereka. Allahu Akbar. Yakin ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan tengok lagi. Dan barang siapa yang adalah Allah itu sertanya, yakni bersamanya, bersama barang siapa, maka janganlah ia barang siapa tadi takut al-khizya, akan kehinaan. Jangan takut kita dihina. Dan al-mudhi'ah, dan juga akan kesia-siaan. Jangan takut. Lagu mana kehinaan, lagu mana kesia-siaan, orang tak peduli kat kita. Jangan keadaan sekarang kita susah, kan? Tak ada kerja, tak ada begitu begini,
Nabi buat kerja tak boleh Covid. Lepas tu pula orang panggil dah boleh dah, kita nak pergi masuk tengah lah ni kan, nak masuk nak masuk supermarket ataupun pusat membeli belah, tak boleh masuk, kena ada 2 dos. Tak ada borang 2 dos tak boleh masuk. Jadi kita ini disia-siakan. Kalau bahasa sekarang dipanggil diskriminasi. Nak didiskriminasikan pilih kasih. Yang tak ada 2 dos tak boleh masuk. Lah ni nak basuh kereta pun dia bertanya 2 dos tak? Kalau tak ada 2 dos tak boleh basuh kereta. Apa kena mengena? Tak tahu tak reti nak fikir. Basuh kereta pun kena 2 dos. Kita duduk lah kereta. Kan kacau mereka kan keluar pun kan. Tak tahu nak apa. Pening kepala. Itu mudhi'ah, maksudnya disia-siakan. Tak usah takut lah tu, kita ada Allah. Kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah takut dan juga tak usah bimbang. Tuhan bantu, Tuhan tolong gitu. Tak boleh basuh tempat basuh kereta, boleh basuh sendiri kan, bayar mana duit kita kedua basuh sendiri kalau rajin lah. Kalau tak rajin tu nak buat macam mana? Nak basuh kereta apa lah, musim hujan basuh kena gotong pun. Ni cerita. Baik, itu mana al-mudhi'ah. Mudhi'ah tu asal maknanya disia-siakan. Tak ambil peduli, tak usah takut tak takut. Allah jaga kita, Allah Ta'ala pelihara kita. Baik, maka dia buat mari dalil. Tengok firman Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Nabi Musa alaihi salam. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Tengok sebut. Artinya berkata Nabi Musa alaihi salam, tidak, sesungguhnya aku sentiasa disertai Tuhanku. Serta dengan apa? Dengan pemeliharaannya Tuhanku dan pertolongan Tuhanku. Ia Tuhanku tu akan menunjuk jalan kepada aku. Tulis sikit, yakni jalan kelepasan daripada musuh-musuhku. Jadi kita tengok ayat ni disangkut pot dengan cerita apa. Boleh tengok dalam tafsir Al-Quran, kita ringkaskan. Ayat ni ialah Nabi Musa dengan kaumnya lari kerana dikejar oleh Fir'aun dan juga bala tentera dia. Kemudian mereka lari sampai ke laut. Sampai ke laut. Tak ada jalan dah, jalan laut. Mana ada jalan air lah. Lalu salah seorang daripada umat dia atau kaum Nabi Musa ni kata, wahai Nabi Musa, di depan kita laut, nak lari pergi ke mana lagi? Di belakang kita musuh-musuh kita duk kejar kita, pun tak boleh lari juga. Nak lari mana lagi kita ni? Bila dia kata tak ada jalan, mati je lah. Kalau kita kata bang, habis lah kita pakai tang ni nak terjun dalam laut pun adat kata mati. Kalau tak terjun pun segi musuh likan pun mati juga. Tak ada jalan. Maka Nabi Musa kata, kalla, tidak. Tidak. Kalau bahasa moden sekarang, tidak mana makana. Tidak. Kita masih lagi ada Allah. Walaupun tak ada orang yang bantu, tak ada orang tolong, tak ada siapa yang tolong kita dalam masa gawat ni sangat ni, apa, kita masih lagi ada seseorang, iaitu Allah.
Tu Nabi Musa kata, kalla, tidak, inna ma'i ya Rabbi, sesungguhnya aku sentiasa disertai Tuhanku. Serta dengan apa? Itu dia tafsir tahu. Serta dengan pemeliharaannya dan pertolongannya, sayahdin, ia akan menunjuk jalan kepada aku, yakni sayahdina tariqan najati minhum. Takdir kata, yakni menunjuk ia akan jalan kepada aku, yakni jalan kelepasan daripada mereka itu, yakni daripada musuh-musuh kita ni, Fir'aun dan juga bala tenteranya. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, tengok ayat selepas tu, selepas ayat qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tengok ayat selepas tu Tuhan kata, fa auhayna ila Musa anidrib man bi'asakal bahra. Ayat tu, maka kami pun wahyukan kepada Nabi Musa, agar Musa ni, Musa, pukul olehmu dengan tongkat yang ada di tanganmu, pukul laut ni. Maka Nabi Musa pun pukul laut, laut tu terbelah. Tengok ayat tu berikutnya, bila terbelah, Nabi Musa pun jalan, kaum dia pun jalan dalam laut tu sampai ke penghujung sebelah sana. Maka mereka selamat lari pada Fir'aun dan juga bala tenteranya. Ini yang sebut sayahdin, Tuhan aku akan tunjuk jalan. Kita pun macam tu lah, kena ingat. Kalau kita berada dalam situasi kesulitan apapun, kepayahan apapun, apa masalah pun, mengadu kat Tuhan, insya-Allah Tuhan tunjuk jalan. Asalkan kita bersama dengan Allah, Tuhan akan tunjuk jalan melepaskan kesulitan tadi. Tuhan akan tunjuk jalan, kan? Tuhan akan tunjuk jalan, mudah jalan, kan? Baik, sebagai satu contoh, kita buat misal lah. Jangan kita ganda kereta 2 biji, dua biji kena bayar sebulan 3-4 ribu. Jadilah kan musim Covid, tak boleh nak keluar pergi mengajar, nak bayar duit kereta, tak boleh. Susah hati contohnya, kan? Susah hati nak bayar mana ni, duit kita tak ada, korang tak ada, korang ada pun duit korang. Dah nak buat kerja tak boleh, kan? Berniaga tak boleh, nak buat tu tak boleh, tak masuk. Lepas tu minta tolong kat Tuhan. Saya minta tolong kat Tuhan, tunjuk jalannya lagu mana. Ada Tuhan hantar satu orang kata, kalau ni kita boleh buat tangguh bayaran. Sungguh juga, bank tak apa, dia sengap ya. Bank tak apa kat kita, dia nampak apa kalau kita boleh bayar tiap bulan, dia lagi syok lagi tu. Kita abang kata boleh bagi tangguh, dia tak abang, dia tak telefon kita. Tapi ada orang buat, tengok dalam Facebook ke apa, boleh buat tangguh. Lalu kita pun terus berhubung dengan pegawai bank yang kita buat buat perjanjian, dipanggil apa, agreement dengan dia tu. Dia kata boleh sisi borang ini sekian time. Lepas tu entah beritahu dia masuk komputer lagi, dia lulus 6 bulan, tapi kena cas. Tak apalah, cas itu tak banyak sangat, kan? Ada cas lah, banyak mana deco value lah kita buat hutang tu, banyak mana, kan? Contoh dia kata, kena cas dalam 6 bulan ni, kena cas bulan RM300 kali dengan 5, 3 kali 5 maknanya apa? RM1,500. Jadi kita kena bayar lebih sikit lah nanti daripada bayaran yang kita hutang tu, kan? Lebih sikit, RM3,000, RM1,500. Macam tu ya, mana ada jalan lah, lepas relax 6 bulan tak kena bayar.
Tapi nanti kena bayar juga. Tapi nak abang relax lah sikit, enggak lah sikit. Itu tariq. Bila kita bersama dengan Allah, ada Tuhan tunjuk jalan. Itu satu contoh ya, kan? Contoh-contoh yang lain lagi banyak, kan? Buatlah contoh-contoh atau misal yang lain. Jadi kalau kita bersama dengan Allah, Allah bersama dengan kita, akan ada jalan pertolongan, penjagaan, pemeliharaan dia itu. Yakin bulat 100% sepenuhnya kepada dia. Jangan berpaling kepada yang lain dah, insya-Allah. Inilah dia panggil. Lalu berdoa, Allahumma kullana wa ma'ana. Ya Allah, jadikanlah olehmu bagi kami dan kebersamaan dengan kami. Wala takun alaina, dan jangan adalah engkau itu ke atas kami. Apa beza kullana wa ma'ana, wala takun alaina? Itu maklum. Lam lil manfaah. Kun lana, jadikan olehmu manfaat bagi kami, kan? Wala takun alaina ala lil matarrah, dan janganlah ada engkau itu memberi mudarat ke atas kami. Hanya gitu. Bi rahmatika, dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Habis, kan? Habis itu hikayah. Ini pula hikayat pula. Allahu a'lam. Situ dulu. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa inshu alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilayna 'inda hajatina ilayk wa la tansanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kullana wa ma'ana wa la takun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kullana wa ma'ana wa la takun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kullana wa ma'ana wa la takun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Antara doa Imam Ghazali, Imam Ghazali juga baca doa tu, tengok di belakang kitab. Ayyuhal walad, Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa aqib bi ziyadati amalana wa qrum bil afiyati ghuduwana wa asalana. Kan tengok doa Imam Ghazali. Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamamaha wa min al-'ismati dawamaha wa min ar-rahmati shumulaha. Lepas tu ada doanya, Allahumma kullana wa la takun alaina. Lepas tu nak payah doa tu di belakang kita. Ayyuhal walad. Dan doa ini yang diamalkan oleh Tok Kenali. Kita pernah tinggal. Lepas tu dia kata doa Tok Kenali, bukan? Bukan doa Tok Kenali, tapi doa yang diamalkan oleh Tok Kenali. Doa itu doa Imam Ghazali yang anak muridnya minta suruh tulis satu doa yang lengkap semua aspek doa tu. Patut kita kena hafal doa tu.
Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minal rahmati syumulaha wa minal afiyati husulaha. Dan banyak lagi banyak. Dan di tengah tu ada Allahumma kullana wa la takun alaina.